Ada 3 cara untuk ayah ibu semua mengetahui apa tujuan surah As-Sajdah ini diturunkan kepada saya. Kenapa saya perlu membaca surah As-Sajdah ya? Ya benar, surah ini telah turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 1400 tahun dahulu dan kepada para sahabat. Tetapi mereka telah pergi. Lalu soalannya sekarang, apa tujuan surah ini turun kepada saya? Apa sebab saya perlu baca surah ini? Kenapa surah ini mempunyai keistimewaan yang tersendiri? Lalu ada 3 kaedah. Kaedah yang pertama, cari apakah hikmah nama surah. Di ayat mana nama surah ini tertera? Yang kedua, lihat ayat pertama dan lihat ayat terakhir. Dan yang ketiga, lihat muqaddimah surah ini, iaitulah ayat 1 dan 2 kepada surah ini. Itu slow-slow saya akan huraikan 3 kaedah ini insya-Allah. Kemudian kita akan mula melihat satu persatu ayat-ayat surah As-Sajdah. Baik, kaedah pertama apa tadi saya sebut? Tuan-tuan, bila anda lihat nama surah tu, tuan-puan cari dekat ayat mana nama surah tu dulu. Surah ini telah dinamakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan nama As-Sajdah. Di Lauh Mahfuz, nama surah ini As-Sajdah. Jibril beritahu Rasulullah, nama surah ini As-Sajdah. Lalu Nabi memberitahu para sahabat, nama surah ini As-Sajdah. Cuma kadang-kadang para sahabat memberikan nama lain. Seperti nama surah ini surah Al-Madaji', Suratul Madaji', surah Alif Lam Mim As-Sajdah. Tetapi yang pastinya surah ini dinamakan Allah sebagai surah sujud. Lalu soalan, dekat ayat mana duduknya kalimat sujud? Duduknya di ayat 15. Anda akan bertemu dengan kalimat sujadan. Jadi anda terus tengok ayat 15, anda cuba faham ayat 15 dan anda akan faham surah ini mengenai apa sebenarnya. Ini kaedah sama. So mana-mana surah, anda tengok nama surah dan anda lihat dekat ayat mana nama surah itu tertera. Dan tanya alim ulama, Ustaz, kenapa ya surah ini dinamakan dengan sempena ayat ini? Boleh huraikan tentang ayat ini tak Ustaz? Saya akan huraikan. Ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Sajdah. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Hanya saja mereka yang beriman dengan ayat-ayat kami, mereka apabila diperingatkan berkali-kali tentang ayat-ayat itu, mereka jatuh tersungkur sujud dan mereka berkali-kali memuji Tuhan mereka, lalu mereka tidak melakukan tadabbur. Jadi surah ini dia mengenai kepentingan mendengar ayat-ayat Allah. Kerana surah ini Allah Ta'ala akan tunjukkan pada anda ada 2 jenis manusia bila dibacakan ayat-ayat Allah. Satu pihak namanya mukmin. Bila mereka diperingatkan berkali-kali, dukiru artinya diperingatkan berkali-kali, dan mereka mendengar dengan teliti. Mereka memasang telinga menghayati. Lalu orang-orang yang mendengar dengan teliti, dia akan pasti mengetahui ayat-ayat ini bukan karangan manusia. Ini benar-benar suatu ucapan yang selari dengan fitrah. Ia satu bentuk ungkapan yang sangat memberikan ketenangan dan kedamaian. Dan kalau diperhatikan makna-maknanya, ia jelas menunjukkan ia ucapan Allah. Ini bukan karangan Nabi Muhammad. Am yaqulu naftara. Tetapi mereka yang tidak mendengar dengan teliti. Maknanya bila ada je orang baca ayat Quran, mereka terus ada prejudis. Mereka itu dalam sejarah dikenali Quraisy. Quraisy adalah spesies manusia yang Nabi tak baca habis pun lagi ayat pertama, mereka dah kata jangan dengar. Itu karangan dia. Am yaqulu naftara. Itu dia karang sendiri. Lalu dia sandarkan kononnya daripada Allah. So, ada 2 kategori manusia, anda pilih mana? Satu pihak dia akan pasang telinga dia elok. Sebab itu anda akan tengok dalam surah ini Allah sebut pendengaran terlebih dahulu, baru Allah sebut penglihatan. Anda akan jumpa 2 kali. Pertama, pada ayat 9. Allah sebut, aku beri kepada kamu pendengaran. Kemudian baru aku beri penglihatan dan perasaan. Betapa pentingnya telinga ni untuk mendengar ayat-ayat Allah.
Dan anda tengok di penghujung surah As-Sajdah ini, Allah sebut afala yasma'un dulu, baru afala yubsirun. Iaitulah pada ayat 26 dan ayat 27. Allah tak sebut tidakkah kamu melihat terlebih dahulu. Allah sebut tidakkah kamu mendengar, and then barulah tidakkah kamu melihat. Betapa setiap saat yang berlalu, kita kena tanya sejauh mana aku telah mendengar ayat-ayat Allah. So telinga ni lebih penting daripada mata. Pendengaran lebih penting daripada penglihatan. Jadi surah ini merakamkan dua jenis manusia. Satu, bila diperingatkan tentang ayat-ayat Allah, mereka mendengar dengan teliti, lalu mereka mengatakan, ini benar-benar daripada tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Ia daripada Allah. Lalu dia terus jatuh tersungkur, sujud. Tetapi ada satu lagi kategori manusia, wahum la yastakbirun. Tuan-tuan, yastakbirun dia lebih keras daripada yatakabbarun. Takabur adalah bongkak sombong. Yastakbirun lebih bongkak sombong. 10 tahun Nabi menyampaikan lebih daripada 70 surah. Berdasarkan surah-surah yang turun pada Nabi. Maknanya 70 surah dah turun pada Rasulullah. Tak ada satu pun yang diberikan pendengaran yang baik oleh musyrikin Quraisy. Mereka tak dengar. Tok Guru dah mengajar dengan 70 teknik lebih kepada anak murid yang sama. Punyalah sabar Tok Guru tu. Kalau nak ikut emosi, cikgu mana boleh bertahan dengan kelas yang sama? 10 tahun kelas tu tak berubah-ubah. Tak pernah kelas tu naik tingkatan lain. Dan cikgu yang sama kena menghadap budak-budak nakal yang sama. Dan cikgu ini telah dididik oleh Tuhannya. Jangan putus asa. Tak boleh teknik yang kedua, aku beri teknik ketiga. Tak boleh surah keempat, aku beri surah kelima. Dan aku memberi kepada kamu, wahai Tuan Guru Muhammad SAW, 76 surah. Tak ada satu surah pun mereka dengar. Ini yastakbarun. Surah yang ke-77 As-Sajdah pun mereka kata, am yakulu naftara. Ini karangan Muhammad. Tuan-tuan, Quraisy dah berlalu. Mereka dah mati. Tetapi perangai Quraisy sentiasa ada sampai hari kiamat. Mereka yang tidak pernah memberi perhatian kepada ayat-ayat Allah bila dibacakan. Jadi saya harap anda telah tahu hikmah nama surah ini pada ayat 15. Sekarang saya nak pergi pada kaedah yang kedua dengan melihat ayat pertama dan ayat terakhir. Ini kaedah yang para alim ulama tafsir kita sebut pada kita. Lagu mana dia mau nak tahu apa tujuan surah ini diturunkan. Dengan melihat ayat pertama dan lihat ayat terakhir. Ayat pertama alif lam mim dan ayat terakhir fa'arid anhum wantazir. Innahum muntazirun. Ayat sama apa maknanya? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu apa makna sebenar di sebalik Allah memilih perkataan alif lam mim. Dia adalah huruf-huruf yang tidak membentuk kalimah. Anda tak boleh baca alam. Huruf ini disebut huruf muqatta'ah. Huruf yang mesti dibaca secara terputus-putus, tidak boleh disambungkan membentuk kalimah. Kalau anda perasan, 3 surah sebelum As-Sajdah, semuanya mula dengan alif lam mim. 3 surah sebelum As-Sajdah dalam mushaf juga bermula dengan alif lam mim. Iaitulah surah Luqman, iaitulah surah Ar-Rum, iaitulah surah Al-Ankabut. Lalu tahukah anda apa makna alif lam mim? Para ulama menyatakan, adab kita bila bertemu dengan huruf-huruf seperti ini, kita katakan sahaja wallahu a'lam. Hanya Allah juga lebih mengetahui apa makna alif lam mim. Tetapi tidak kurang juga para alim ulama menyatakan setiap ayat ada makna. Kalau tidak ada makna, apa tujuan Quran turun? Lalu seorang ulama mufassir di Jordan, tempat saya berguru tidak lama sangat, dalam seminggu saja, alhamdulillah, masih lagi hidup, Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Beliau mengatakan tidak sedikit para alim ulama yang berkata, jika sesuatu surah bermula dengan alif lam mim, ia ada makna. Maknanya apa? Huruf-huruf ini adalah huruf-huruf yang membentuk perkataan. Perkataan membentuk ayat.
Ayat membentuk surah. Surah membentuk Al-Quran. Maknanya apa? Allah Ta'ala bila menyebut alif lam mim, para alim ulama ini menyatakan ia cabaran. Korang guna tak huruf ni wahai orang Arab? Ya. Korang jangan nak tipu, korang tak pernah guna huruf-huruf ini semua. Korang gunakan huruf-huruf ini untuk kalian menulis syair. Dan kalian adalah orang yang paling cemerlang dalam syair, sastera, bahasa Arab, fusha. Kalian membentuk kalimah daripada huruf-huruf seperti alif lam mim, nun, qaf, kaf, ha, ya, ain, sad, alif lam ra. Kalian gunakan huruf-huruf hijaiyah ini dalam pertuturan, dalam penulisan, dalam syair kalian. Nah, aku cabar kamu. Kalau kamu kata Quran ini Muhammad karang, sedangkan Muhammad itu buta huruf, tidak pernah membaca dan tidak pernah menulis, dan kamu boleh kata dia tulis Quran ini, aku cabar kamu. Kau gunakan huruf-huruf ini untuk cipta Quran kamu. Tak payah satu Quran, tak payah 114 surah, just satu surah. Cipta surah daripada huruf-huruf yang kamu guna untuk buat syair ni, dan cuba bandingkan Muhammad punya bacaan Quran dengan Quran, version Quran, bentangkan kepada masyarakat Arab, dan dia masyarakat Arab mendengar dengan objektif, dengan waras, tanpa pengaruh hawa nafsu. Dia mereka memberikan pengadilan. Ucapan siapa yang lebih menakjubkan? Yang bila orang Arab mana-mana mendengar dengan waras, mereka akan kata, sehebat-hebat pakar bahasa Arab kita, pakar syair kita, kita tak boleh buat ucapan yang Muhammad sebut. Seperti seolah-olah ahli sihir Fir'aun bila melihat tongkat Musa. Bila mereka lihat Musa membaling tongkat, mereka kata, ini sama macam tongkat kita. Tetapi mereka melihat dengan teliti sampai ke sudah, di mana proses tongkat mati bertukar menjadi makhluk hidup. Bila mereka tengok sampai ke hujung, mereka mendapati apa yang Musa dikurniakan bukan kemampuan yang boleh kita perolehi. Siapa beri kemampuan ini kepada dia? Ini namanya mukjizat. Memerhatikan sampai ke sudah, itu namanya mukjizat tongkat Musa. Mendengar sampai ke sudah, bukan dengar sikit terus fitnah. Ini ucapan manusia, ini ucapan Muhammad. Hello, dengar elok-elok sampai ke sudah. Dengar dengan teliti. Allah beri kamu pendengaran, Allah beri kamu akal. Cuba renungkan, cuba bandingkan. Jangan hanya mendengar hujung kalimah itu macam sama je, lalu kamu tuduh Muhammad penyair. Dengar dengan teliti. Bukan setakat style dia, tapi konten dia. Lalu kamu akan mendapati ini bukan ucapan Muhammad. Jadi tuan-tuan nampak tak? Sesuatu surah yang mula dengan huruf-huruf ini, Al-Imam As-Suyuti rahimahullah kata, ada 29 surah yang mula dengan huruf-huruf seperti huruf-huruf alif lam mim. Jadi maknanya apa As-Suyuti kata, dia memang nak cerita pasal Quran tidak boleh disyarah. Tiba-tiba ayat terakhir bercerita pasal apa? Pasal masa depan. Ayat terakhir, فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ. Maka berpalinglah engkau Muhammad daripada mereka, dan engkau nantikan sahaja. Sesungguhnya mereka pun akan menanti. Menunggu apa ni? Ayat terakhir memerintahkan Nabi pedulikan kerana mereka. Dan sekarang kamu tunggu. Depa pun akan tunggu. Kamu tunggu, depa tunggu. Depa tunggu kematian kamu. Mereka sangat menunggu kehancuranmu. Tetapi kamu akan tunggu detik kemenangan. Yaumul Fatah dia panggil. Yaumul Fatah. Hari aku akan diberikan kemenangan. Hari kemenangan, Nabi nampak tak? Nabi tak nampak. Benda tu belum berlaku. Tapi Allah kata, dia akan berlaku. You just wait and see. Dan mereka pun akan menunggu hari kehancuran mereka. So ayat terakhir pasal sesuatu yang menunggu di masa depan, namanya berita gembira tentang kemenangan Nabi Muhammad dan Islam dan kehancuran musuh-musuh Nabi. Tapi benda itu dah berlaku belum? Ia akan berlaku tak? Ia akan berlaku. Jadi hubungkan ayat 1 dengan ayat 30. Apa jadi? Artinya Allah turunkan Quran dalam bahasa yang menggunakan huruf-huruf ini, iaitulah bahasa Arab, dan isi kandungan surah As-Sajdah adalah tentang masa depan. Yang anda tak nampak, tapi ia pasti akan berlaku.
Saya ulang balik. Ayat 1 tentang Quran turun dalam bahasa Arab. Sebab ayat 1 bukan A, B, C. No. Itu tanda Quran turun dalam bahasa Inggeris atau bahasa Melayu. Tapi ayat pertama Alif Lam Mim. So, kita diumumkan Allah pilih bahasa Arab. So, kita kena belajar. Lalu soalan timbul. Okey, saya dah tahu Quran dalam bahasa Arab. So, apa yang Quran nak sampaikan? Tengok ayat 30. Salah satu daripada tujuan Quran diturunkan adalah untuk beritahu pada anda benda yang akan berlaku di masa depan. Beritahu saya, siapa yang paling layak untuk beritahu anda tentang apa yang bakal berlaku pada esok hari? Siapa yang paling anda boleh percaya? Bila dia memberitahu sesuatu akan berlaku begini-begini di depan kamu nanti, dan ia bukan ramalan. Sebab ramalan cuaca boleh saja berlaku, boleh saja tidak berlaku, betul? Tetapi anda percaya pada dia 100% la raib fi. Anda tahu maksud raib? Raib artinya ragu dan prejudis. Ragu yang dasarnya prejudis. Ada satu lagi ragu namanya syak. Syak. Syak, ragu. Tetapi objektif. Maknanya saya masih syak lah. Boleh tak terangkan pada saya? Dia masih lagi nak sembang. Dia nak penjelasan. Tapi raib, pelawak. Demo kecek ni pelawak. Dia ragu dan dia dah prejudis. So Allah kata, la raiba fi. Quran jangan ragu dan jangan prejudis. Apa yang bakal diceritakan tentang surah As-Sajdah adalah perkara yang bakal berlaku di masa akan datang, iaitulah kemenangan mukmin di dunia dan kemenangan mukmin di akhirat, kekalahan kafir di dunia dan kekalahan kafir di akhirat. Kerana surah ini surah Makkiyah, ia turun ketika Nabi SAW berada di dalam keadaan yang mahu dipukul, diancam bunuh oleh musyrikan Quraisy. Letak diri anda di tempat Rasulullah SAW ketika kena torture, kena zalim, kena khianat, tiba-tiba diberitahu, sabar, hari kemenangan semakin hampir. Ini isi kandungan surah As-Sajdah. Dalam bahasa mudah, surah As-Sajdah mentafsirkan Maliki Yaumiddin, surah Al-Fatihah. Sebab surah Fatihah, dia merumuskan 113 surah. Saya ulang balik. Setiap surah dalam Quran tidak boleh dipisahkan daripada surah Fatihah. Kerana Rasulullah SAW menyebut, ia Ummul Kitab. Ummul Kitab. Ummul Kitab artinya apa? Ibu kepada isi kandungan Alkitab. Ibu melahirkan ke tidak? Ibu melahirkan. Segala yang lahir nama anak, yang melahirkan nama ibu. 113 surah, termasuk As-Sajdah. Dia lahir daripada rahim yang sama. Nama rahim itu adalah Al-Fatihah. Jadi para alim ulama kita kata apa? Apabila anda membaca mana-mana surah dan mempelajari tafsiran mana-mana surah, ia sepatutnya menyebabkan anda lebih khusyuk dalam solat. Sebab solat tak wajib baca As-Sajdah, tapi solat wajib baca surah Fatihah. Dan surah As-Sajdah mentafsirkan Maliki Yaumiddin. Anda tahu Maliki Yaumiddin adalah satu-satu ayat dalam 7 ayat surah Fatihah yang merumuskan segala tentang anda tak nampak, ia akan datang pada anda, iaitu masa depan, hari pembalasan. Jadi tuan-tuan, Nabi baca surah ni hari Jumaat. Sebab hari Jumaat adalah hari di mana para sahabat bercuti. Paling ramai soft berjamaah di Masjid Nabawi adalah pada hari Jumaat. Hari Jumaat, Nabi bila ramai para sahabat, Nabi pilih surah yang boleh mendidik para sahabat seramai mungkin tentang akhirat. Para sahabat dah dengar lama surah As-Sajdah ni. Tetapi ini namanya Dzukiru. Ayat 15. Dzukiru bukan Dzukiru. Dalam bahasa Arab, Dzukiru diperingatkan sekali. Tetapi bila Dzukiru, diperingatkan berkali-kali. Seminggu sekali. Kena dengar As-Sajdah. Dan jangan kata, saya dah tahu tafsir surah As-Sajdah ni. So, Nabi akan baca surah As-Sajdah sama je kepahamannya. No. Quran, walaupun surah yang sama, tetapi keajaibannya adalah anda akan dapat buah yang berbeza. Anda akan dapat rasa yang berbeza. Ini Quran. Ucapan manusia tak boleh buat macam ni. Ucapan Allah saja boleh menawarkan kehebatan ini. So, para sahabat minggu sekali akan diperingatkan dengan surah As-Sajdah dan surah Al-Insan. Dan para sahabat diperingatkan seminggu sekali dengan khutbah surah Al-Jumu'ah dan surah Al-Munafiqun. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, rakaat pertama Nabi menggerunkan para sahabat dengan surah As-Sajdah. Rakaat kedua, Nabi tarik mereka pergi ke syurga dengan surah Al-Insan. Tengok macam mana Nabi dia didik para sahabat
pukul dulu rakaat pertama, rakaat kedua tarik belaka. Dia panggil targhib, tarhib. Tarhib, turunkan dulu, targhib, tarik mereka balik, pujuk mereka. Rakaat pertama, saya tak ada pilihan, saya tidak ada pilihan, saya mesti melarikan diri daripada neraka. Ini As-Sajdah punya mesej. Penuh dengan ayat-ayat menggerunkan. Saya kena melarikan diri. Kullama aradu an yakhruju minha, u'idu fiha. Rakaat kedua, anda tertanya, nak lari ke mana? Nak lari ke mana? Jadi surah Al-Insan beritahu nak lari ke mana lagi kalau bukan ke syurga. Sebab tak ada tempat ketiga, tak ada R&R di akhirat. You just need to choose either one. Okey. Kaedah yang ketiga, so kaedah kedua dah faham, ayat pertama dengan ayat terakhir. Tapi benda ni bukan boleh dibuat-buat. Dia kena rujuk pada alim ulama. Alim ulama yang buat hubungan ni. Ya, mereka ada kelayakan sebagai mufassir. Okey, kaedah ketiga pada saya sebut tadi, perhatikan mukaddimah surah. Mukaddimah surah As-Sajdah bagi saya adalah ayat yang kedua selepas ayat yang pertama. Kalau anda faham ayat yang kedua, anda faham di entire surah As-Sajdah 30 ayat. So anda kalau nak tidur tak apa, tetapi jangan tidur ayat 2 je saya nak uraikan sekarang, boleh? So jangan tak fokus ayat 2. Sebab kalau anda tak faham ayat 2, anda tak akan faham isi kandungan surah As-Sajdah. Sebab kaedahnya macam ni. Allah akan memulakan surah dengan kesimpulan. Allah Subhanahu wa taala akan memulakan surah, setiap surah dengan perkara yang paling penting perlu diberikan perhatian. Dan apa yang muncul selepas mukaddimah surah adalah huraian. Dan anda akan dapati bagaimana mukaddimah surah ini akan diulang semula di khatimah. Lalu anda akan dapati mukaddimah dan khatimah bersatu. Ayat kedua, pasal Quran turun daripada Tuhan yang memelihara alam ini dan memelihara manusia. Itu ayat kedua kan. Ayat terakhir yang telah kita lalu tadi adalah ayat mengenai ya Rasulullah, aku akan jaga kamu. Engkau berpaling saja daripada mereka dan engkau jangan risau konspirasi mereka. Fa'arid anhum. Sebab setengah orang bila berpaling daripada orang yang paling berkuasa. Contohlah. Agaknya apa perasaan orang yang memegang autoriti itu. Contoh orang yang bernama Fir'aun memberi ancaman. Kau kalau buka mulut lagi, aku akan penjara dengan kau. Tiba-tiba yang diancam itu, makin marah tak Fir'aun? Makin marah. Makin dahsyat tak konspirasi dia. So Nabi diberikan ketenangan di ayat yang terakhir. Tugas kamu adalah menyampaikan. Kalau mereka tak suka, just berpaling. Dan kalau mereka makin tak suka, kau jangan risau. Kalau ayat kedua, aku boleh jaga alam ni, takkan engkau aku tak boleh jaga. Dia macam ni. Surah ni, dia berasal daripada perkataan bahasa Arab. Ingat ya, Quran dia tak nama Babus Sajdah. Quran dia tak nama Babul Muluk. Bagaimana Old Testament chapter, New Testament chapter, the chapter of Genesis. There is no chapter dalam Quran. Quran sendiri menamakan pembahagian Quran kepada 114 ini sebagai surah. Surah dia berasal daripada kalimat sur. Sur is tasawwarul mihrab, surah Sad, di mana dua orang lelaki memanjat sur. Nabi Daud punya sur. Tahu sur apa dia? Tembok. So, bila anda masuk ke dalam surah As-Sajdah, ia seperti anda masuk ke kawasan larangan yang tidak semua orang dibenarkan untuk masuk, kecuali mereka yang dibenarkan untuk masuk dan mereka yang mempunyai tiket atau diberikan kunci untuk membuka pintu tembok ini. Dan kunci kepada pintu tembok ini adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau anda faham kenapa anda A'udzubillah dan kenapa anda Bismillah, anda sudah dibenarkan untuk masuk ke kawasan larangan ini. Sebab apa? Ini taman yang terlalu indah. Terlalu banyak penceroboh mahu masuk. So, nombor satu sekali, pengawal keselamatan kata, jangan bawa setan dalam taman ni. Nanti dia curi perkara yang tidak patut dicuri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Ini taman milik yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa yang kamu akan temui di sini, ambil segala-galanya. Diberikan kepada kamu sebab dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan anda akan dapati apa yang ada di dalam surah ini adalah sebuah perjalanan yang sangat indah. Ada 30 checkpoint menanti anda. Ada 30 persinggahan yang anda akan lalu dan mungkin anda akan singgah begitu lama di mana-mana persinggahan. Ada ayat yang anda akan berhenti lama.
Ayat 15 Nabi berhenti lama. Bahkan Nabi melakukan sesuatu yang Nabi tidak lakukan pada ayat yang lain. Hanya pada separuh yang pertama surah ini. Dan anda akan dapati, bila anda nak habiskan saja perjalanan dalam taman As-Sajdah ni, anda akan dapati anda akan kembali ke pintu gerbang yang sama. Anda masuk ikut pintu gerbang tadi. Dan anda tak sedar bila anda begitu gairah dengan syurga yang ada di dalam taman ini, dan sekarang masuk untuk berpisah dengan taman ini. Anda pun nak berpisah dengan taman ini. Dan anda akan mendapati anda akan berpisah daripada pintu gerbang yang sama. Saya cuba nak sebutkan bagaimana awalan dan akhiran surah bertaut dengan sangat indah. Anda tidak akan mendapati ada pertentangan pada semua 114 surah. Okey? Jadi tuan-tuan sekalian, Tanzilul Kitab la raiba fi min Rabbil Alamin berarti turunnya beransur-ansur Alkitab ini tidak ada keraguan di dalamnya daripada Rabb, daripada Tuhan yang memelihara manusia di seluruh alam. Okey, ini terjemahan kepada ayat yang kedua. Sila bahagikan ayat yang kedua ini kepada 3 bahagian, lalu anda akan faham surah As-Sajdah ada 3 bahagian. Subhanallah. Bahagian yang pertama yang anda akan temui di dalam surah As-Sajdah adalah huraian kepada Tanzilul Kitab. Bahagian yang kedua iaitu bahagian tengah-tengah surah As-Sajdah adalah menghuraikan la raiba fi. Dan bahagian terakhir, sepertiga terakhir surah As-Sajdah akan menghuraikan Rabbil Alamin. Bahagian yang pertama, kebetulan bahagian yang pertama ini banyak di belah kanan muka surat. Bahagian yang kedua kebetulan banyak cover di muka surat belah kiri mushaf anda tu, surah Sajdah tu. Dan bahagian yang ketiga banyak cover di muka surat ketiga. Surah ni 3 muka surat. Kebetulan. Dan memang cantik dia punya pembahagian tu. So kalau surah ni dibahagikan kepada 3, memang eloklah 3 muka surat tu. Okey. Tanzilul Kitab artinya apa? Ingat ya. Tanzil dia asal daripada Nazzala. Nazzala dia bukan sama dengan Anzala. Kalau anda baca surah Al-Qadar, Inna anzalna. Apa perkataan kat situ? Anzala ke Nazzala? Anzala. Dan Allah dia sebab guna Anzala. Tapi sekarang kita nak fokus pada As-Sajdah. Allah tak guna Anzala. Allah guna Nazzala dalam bentuk masdar, iaitu tanzil. Sama dengan Yasin. Wal Quranil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratin mustaqim. Tanzil al-Azizir Rahim. So, bila anda bertemu dengan kalimat tanzil, anda kena fahami ia adalah proses yang berkali-kali, bukan sekali. Anzala ia merujuk kepada proses yang berlaku sekali je. Nazzala ia proses yang berlaku berulang-ulang kali, tidak putus-putus. Dalam bahasa Melayu yang lebih baik, berperingkat-peringkat, beransur-ansur. Anzala adalah proses Allah turunkan Quran ke Lauh Mahfuz. Kalau Anzala, ia merujuk kepada Allah turunkan Quran daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia pada malam Al-Qadar. Kedepu jatuh Quran sekaligus 114 surah. Bukan pada Nabi lagi. Kalau jatuh pada Nabi, habis Nabi, gunung pun pecah kalau Quran turun sekaligus. So dia stop dekat langit dunia. Itu Anzala. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Artinya kami turunkan sekaligus. Tetapi bila Nazzala atau tanzil, ia berarti munajjaman atau disebut tadrijan. Iaitulah aku faham nature manusia, kata Allah. Kalau aku turunkan Quran sekaligus, korang beri alasan. Oh, banyak sangat mesejnya. Tebal 600 muka surat, 114 surah. Berat, berat. Macam mana nak faham ni? Berat sangat. Okey, sekarang aku turunkan pelan-pelan. Aku turun satu persatu. Dalam bahasa Alif Lam Mim. Yang korang takkan kata, wahai orang Arab, dia tak faham ni. Pelawak kalau begitu dia mungkin. Quran turun dalam bahasa Arab, Quraisy. Dan kau kata kau tak faham bahasa Arab. Pelawak demo, bukan Nabi pelawak. Dah tu Quran turun dalam bahasa Arab.
Quran turun pada orang yang kamu sendiri sepakat 100% pimpinan Quraisy kata lelaki ini Al-Amin As-Sadiq. Pada umur 35 tahun. Ketika peristiwa Hajarul Aswad. Abu Jahal pun kata Al-Amin. Abu Lahab pun kata Al-Amin. Dah aku turun dalam bahasa Arab yang korang boleh faham. Dan aku tak pilih Abu Bakar. Aku tak pilih Umar. Aku pilih orang yang 100% korang kata orang yang paling bagus perangai. Yang tak pernah berdusta walau patah. Dan sekarang dia baca Quran dalam bahasa Arab dan dia orang yang paling bagus perangai. Kamu pergi kata amyakulu nasara, pelawak. Dia mau karang sendiri Quran. Nampak sangat engkau yang tak ada modal untuk menyebabkan Nabi bicaranya tidak didengar. Kamu tak ada modal nak kempen supaya orang tak dengar apa ucapan Nabi. Patutnya kamu lawan Nabi dengan kerik Quran kamu. Tapi kamu kata dia dusta, kamu serang peribadinya. Jadi tuan-tuan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Tanzilul Kitab adalah gambaran Allah Maha Penyabar. Allah Maha Santun. Allah Maha Mendidik. Seorang pendidik, dia takkan cakap mesej dengan cepat. Sehingga orang tak boleh nak faham. Dan itu peringatan untuk saya. Saya tak boleh cakap apa yang saya tahu. Sebab kalau saya cakap apa yang saya tahu, saya akan cakap dengan pantas dan saya dah tak peduli anda faham ke tidak. Habis satu Quran 114 surah dalam hanya 6 jam seminar. Surah As-Sajdah 30 ayat dalam masa 6 jam. Tetapi seorang pendidik yang bagus, dia akan bercakap dengan melihat audiens. Saya kata ayat kedua setakat ni. Dia akan tanya. Dia takkan terus datangkan ayat ketiga selagi ayat kedua tidak difahami. So tidak boleh diterima dengan akal. Kalau Quran turun sekaligus berdebu, orang boleh terima. So ini menunjukkan tanzil adalah elemen kasih sayang. Allah faham nature manusia, degil, nakal. Mereka pula tidak pernah didatangi sebarang Alkitab. Quraisy, dia bukan Bani Israel tuan-tuan. Quraisy tak pernah ada Nabi. Dan ini disebut dalam ayat ketiga. Ma atahum min nadhirin. Ma atahum min nadhirin min qablik. Tak pernah datang pun Rasul. Anda tahu jarak Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Ismail? 2,500 tahun. Seorang Arab, mereka punya Rasul terakhir adalah Nabi Ismail. Berkemungkinan. Adalah kat tengah-tengah tu Nabi Hud, Nabi Saleh. Sebab mereka ini adalah Nabi bangsa Arab. Berdasarkan jumhur para alim ulama. Dan seorang lagi Nabi Shu'aib. Tetapi barang diingat, Nabi Shu'aib area Madian, utara Arab Saudi. Nabi Hud, kaum Ma'ad, area Yaman. Nabi Saleh, area Madain Saleh, dekat dengan Tabuk. Mekah sendiri, mana ada Nabi pernah sampai? Kecuali Nabi Ismail. So Allah faham nature manusia yang tak pernah kena tegur. So, bila kita ni tak pernah kena tegur, tiba-tiba datang seorang nak tegur, dan tegur pula 30 poin sekaligus. Mana tak jatuh terduduk ni? Dan orang yang tak biasa ditegur, bila sekali ayat pertama tu dah nak tegur, dia dah ada ripe. Dia dah ada prejudice. Dan para alim ulama juga menyatakan As-Sajdah pun tidak turun ke semuanya 30 ayat. Tengok ya macam mana Allah didik. Ayat 16 sampai ayat 20 dikatakan Madaniyah. Okey, apa tu Madaniyah? Turun lepas Nabi menang. Turun ketika Nabi sudah ada kekuasaan. Turun ketika Nabi sudah tidak ada ancaman daripada kafir. Turun selepas hijrah. Ingatkan saya, Ustaz, apa hikmah surah As-Sajdah turun ke semua 30 ayat kecuali 16 dan 20? Allah ridha. Dan 5 tahun selepas surah As-Sajdah 26 ayat turun, baru Nabi membacakan lagi 4 ayat berbaki. Dan Nabi kata pada para sahabat, 4 ayat ni jangan letak dalam surah Baqarah atau Ali Imran atau An-Nisa atau Al-Ma'idah, yang mana ia memang turun sejak daripada awal di Madinah. Aku nak kamu simpan dalam dada kamu hafazan surah 4 ayat ni dalam surah As-Sajdah yang turun 5 tahun lepas. Masihkah kamu ingat, wahai para sahabat?
Begitulah lebih kurang gambarannya. So, para sahabat bertanya-tanya, kenapa 4 ayat ini ditangguhkan penurunannya? Saya akan huraikan yang risau. Yang penting, Allah Ta'ala, dia faham nature manusia. 4 ayat ni dia tak boleh turun kat Mekah lagi. Dia kena tunggu kamu menang. Kalau kamu tak menang lagi, 4 ayat ni tak boleh turun. Ini gambaran tanzil. Allah tak turun Quran sekaligus. Allah turun ketika manusia benar-benar laku silap, buat silap, Allah tegur direct to the point. Anak saya didik, bila dia selalu sangat panjat meja, panjat kereta, panjat almari, panjat pagar pintu rumah, saya tak kata, jangan naik. Itu nombor 2, nombor 3 punya step. Tapi step nombor 1, naik. Dia ada belajar dengan kesakitan jatuh. Tapi janganlah ketika anak kecil 3 tahun pergi melintas jalan raya, lintas. Dan saya nak tanya anda, Nabi Adam ditarbiah oleh Allah macam mana? Soalan saya, kenapa Nabi Adam yang Allah kata ini ja'ilun fil ardi khalifah? Aku nak buat Adam yang khalifah atas muka bumi, bukan khalifah kat syurga. Tapi soalan, kenapa Allah letak dia lama kat syurga? Dan Allah siap kata, jangan dekat pohon ni. Dan Adam melakukan kesilapan dan silap yang penting. Kita semua manusia, tuan-tuan. Semua yang masuk ke syurga dan neraka adalah mereka yang memang buat dosa dan buat salah. Baki lagi beza, yang ke neraka buat dosa tak taubat. Yang ke syurga buat dosa istighfar dan taubat. Kita semua ni disebut anak-anak Adam. Kita tidak disebut anak-anak Nuh. Kita tidak disebut anak-anak Ibrahim. Bahkan kita tidak disebut anak-anak Muhammad. Soalan saya, kenapa Allah banyak kali sebut ya Bani Adam? Sebab engkau kan buat silap macam ayah engkau. Tapi soalannya, sejauh mana kamu beristighfar dan bertaubat? So, Quran turun, dia tunggu Quraisy buat silap. Quran turun, dia tunggu sahabat di Madinah buat silap. Dia akan terangkan di mana kesilapan. So, Allah punya plan, subhanallah, Allah sangat rapi. Dia bukan setakat dah ready Quran, dia juga mengatur bila Quran yang akan turun. Ini dipanggil Yudabbirul Amr. Yudabbirul Amr. Dia bukan setakat cerita, dia akan tadbir perjalanan tu. Aku akan pastikan perjalanan Quran ini sempurna. Bukan setakat Quran ni saja sempurna, cara dia disampaikan pun sempurna. Terbaik. Okey, saya nak tanya. Kenapa khutbah Jumaat ramai orang tidur? Dia bukan masalah khatib baca ke tidak ayat Quran. Khatib baca ayat Quran, tetapi cara ia disampaikan. Maka Allah Ta'ala ajar, Quran ini benar. Tapi cara dia turun pun, aku nak ajar kamu. Aku sangat profesional. Aku sangat tekun. Aku sangat teliti. Anda tahu apa maksud Yudabbirul Amr? Yudabbirul Amr, ayat yang ke-5. Pentadbiran, penyeliaan, kawal selia perjalanan, pemantauan, pemerhatian kepada proses. Dia macam anda nak utuskan kad jemputan nikah anak anda esok kepada tetamu VVIP. Kalau anda setakat post, belum tentu VVIP itu datang. Dia kena anda bagi by hand. Dan bukan setakat anda bagi by hand. Anda bagi tepat pada masanya, dia bersedia untuk menerima surat by hand daripada anda. Anda tidak beri kepada wakilnya, maknanya anda pergi pada masa dia lapang. Dan anda pula pergi dengan wajah senyuman, bukan air mata. So, ini psikologi, tuan-tuan. Siapa ajar psikologi? Allah juga. Jadi, itu indah. Bahagian pertama surah ini, Allah tunjukkan. Aku turunkan Quran peringkat-peringkat tahu. Sebab aku faham nature korang ni. Allah nature sombong. Wa qalu a'idha dhalalna fil ardi a'inna la fi khalqin jadid. Sombonglah ni. Dia mau kata kita ni bila masuk ke lubang kubur, kita semua jadi debu, jadi pasir. Lepas tu dia mau kata kita akan hidup balik. Nampak sangat istara. Bila kita mati je bro. Mana logik kata kita punya jadi debu, tanah akan cantum balik? Mana ada? Ini logik Quraisy yang akan berterusan sampai hari kiamat. Mereka tak cakap kat mulut, tapi mereka mengiyakan dalam hati. Mereka tak percaya. Muslim. I am not talking about non-Muslim. Non-Muslim dia pasal mana? Muslim yang mulut tak kata tak percaya akhirat,
tapi hati menunjukkan dia memang tak berapa percaya akhirat tu ada ke tidak. Ini orang yang degil, orang yang sombong. Lalu Allah faham nature budak nakal ni. So, lecturer kena hurai satu ayat je dalam satu jam. Kalau sekaligus 30 ayat, budak nakal akan mula memberontak. Jadi tuan-tuan, Allah tunjukkan apa sebab turunkan Quran berperingkat-peringkat, tak aku faham nature manusia. Kamu tu sombong. Sebab tu aku nak sebut pada kamu, wahai manusia yang engkar, manusia yang sombong, engkau daripada tanah. Ini dalam bahagian pertama, betul? Engkau daripada air mani. Ini dalam bahagian pertama, betul? Aku tahu kau sombong. Dan aku nak betulkan dulu alignment kamu. Lalu, bila Allah dah mula menyebut daripada mana kamu berasal, dan aku nak kau faham satu perkara, wahai manusia. Yang menurunkan Quran berperingkat-peringkat adalah Tuhan yang sama menciptakan alam ini secara berperingkat-peringkat. Ataupun dalam bahasa Allah 6 hari. Hari ditafsirkan para ulama sebagai peringkat kerana hari bagi Allah bukan sama dengan hari anda. Kerana Allah menciptakan masa sebelum Allah cipta langit dan bumi. Sebab bila Allah kata Allah cipta dalam masa 6 hari, ini menunjukkan masa tu dah ada sebelum langit dan bumi dicipta. Ingat, Allah tidak tertakluk pada masa. Masa itu sendiri makhluk Allah. Dia adalah makhluk yang paling besar ciptaan Allah. Sehingga Allah bersumpah dengan surah Wal Asri. Dia adalah makhluk yang paling misteri dan sukar untuk difahami. Namanya masa. Satu hari di bumi belum tentu sama dengan satu hari di planet Marikh. Satu hari di bumi tidak sama dengan satu hari di bulan. Nampak sangat satu hari itu saja di planet-planet lain berbeza. Tidak semuanya 24 jam. Ada planet satu hari 76 jam. Lama tu nak tunggu malam di planet tersebut. Jadi tuan-tuan, hari itu merujuk kepada peringkat. Allah Ta'ala boleh tak buat langit dan bumi kun fayakun sekaligus? Boleh. Tapi Allah bila sebut, aku buat dengan berperingkat-peringkat. Ada sebab tau. Allah Ta'ala nak menggambarkan. Ini takwiran para alim ulama kita. Allah nak menggambarkan. Aku sangat teliti. Allah turunkan Quran kepada Rabbil Alamin. Kita menterjemahkan alamin sebagai manusia di seluruh alam. Di seluruh dunia dari pelbagai zaman. Dia didik. Dia pandai didik. Dia tahu perangai manusia. Dan dia beritahu kepada manusia, tengok ke langit. Sebenarnya, aku turunkan Quran berperingkat-peringkat. Kerana akulah yang sama menciptakan langit dan bumi berperingkat-peringkat. Dan anda akan temui pula cerita manusia pun dicipta berperingkat-peringkat. Adakah jumpa daripada air mani? Lepas tu Allah sempurnakan penciptaan di rahim ibu. Lepas tu Allah Ta'ala meniupkan roh. Lepas tu Allah kurniakan pendengaran, penglihatan, perasaan. Betul? Ini peringkat. Boleh tak Allah Ta'ala buat 9 bulan jadi sehari lah tu? Allah Ta'ala boleh buat. Buktinya pun Nabi Isa. Para alim ulama membahaskan fahamalathu dalam surah Maryam. Terjemahannya, maka. Fa. Beri perhatian pada fa. Fa dalam bahasa Arab tidak sama dengan summa. Summa, masa dia panjang. Summa ba'atnahum. Summa kadang-kadang merujuk 300 tahun. Tapi 2 huruf je Allah guna. Summa. Summa juga mungkin merujuk 100 tahun. Iaitu kisah Uzair. Lelaki yang dimatikan 100 tahun dalam surah Baqarah. Summa, dia lama sikit masa. Tapi Allah tak kata summa hamalathu summa intabadat bih. Allah kata fahamalathu. Fa dia adalah proses yang pantas. Kalau anda baca surah Maryam, kisah Maryam, anda akan temui fa sangat kerap menggambarkan transisi babak yang pantas. Transisi itu sangat pantas. Dan para alim ulama kita bahas, kalau Isa ini mukjizat, mukjizatnya bukan sekadar dia tidak ada ayah, tetapi pada proses kelahirannya. Satu pihak, ulama tafsir kata 9 bulan, normal, Maryam mengandung normal. Tetapi satu lagi pihak yang mengkaji linguistik Quran, bila Allah guna fa ada sebab, Allah guna falamma ada sebab, Allah guna summa ada sebab, semuanya ada sebab. There is nothing accidental in the Quran. Allah very precise bila pilih perkataan, walau hanya 2 huruf, walau hanya 1 huruf. Lalu bila menggunakan fa yang menunjukkan Isa bin Maryam, dia membesar dalam perut maknya dalam tempoh 2-3 hari. Bukan 9 bulan. So bayangkan anda, ibu, 2-3 hari yang sama anda meninggalkan keluarga yang pada awalnya nak berulang je.
Tiba-tiba hari yang sama, anda punya perut semakin berkembang. Nak jawab apa? Jadi, tuan-tuan, ini antara tanzilul kitab. Bahagian yang kedua, la raiba fi. Sebab apa? Apa yang akan dipaparkan dalam bahagian kedua, majoriti manusia tak percaya. Hari ini tamadun materialistik. Tamadun yang meletakkan pergantungan pada benda, pada handphone, pada gadget, pada laptop. Katanya, bisnes. Cara buat bisnes dari handphone. Tak salah kenyataan macam tu. Tapi jangan lupa, rezeki daripada Allah, bukan daripada handphone. Materialistik adalah sebab kita kena selamatkan diri dengan hari Jumaat, dengan surah Al-Kahfi, supaya anda tidak bergantung kepada benda. Anda boleh beza sebab dan musabab. Handphone hanya asbab untuk buat rezeki. Musababnya Allah. Jadi tuan-tuan, orang yang berada dalam tamadun materialistik, dia tak boleh terima anda cakap pasal benda yang tak nampak depan mata. Zaman sekarang, orang nak pizza, call online je. Anda tahu tak sekarang, produk yang terbaik diberi 5 rating bintang akan dinilai kepada secepat mana servis tu dah sampai pada dia. Kalau anda diberi pilihan, yang satu boleh deliver 3 hari, yang satu boleh deliver dalam 1 hari, anda pilih mana? Hari ini orang akan pilih mana cepat sampai ke tangan saya. Dan teknologi semakin pantas. Tiba-tiba anda diberitahu tentang sesuatu yang anda dah tak nampak dan tak tahu nak tunggu berapa lama nak boleh nampak. Ghaib, alam ghaib. Alimul ghaibi wasyahadah, Al-Azizur Rahim. Jadi tuan-tuan, selamatkan diri anda. Waktu subuh dengan surah As-Sajdah, malam Jumaat dengan surah Yasin dan Al-Kahfi, dan solat Jumaat dengan surah Munafiqun dan surah Al-Jumu'ah. Silibus pendidikan Rasulullah kepada para sahabat. Anda akan temui bahagian kedua bermula daripada malaikat maut punya cerita. Oh, korang tak percaya dalam ghaib? Okey, kita tengok lepas korang mati. Korang tak percaya pada aku? Okey, mati dululah. Tunggu mati datang. Kuliah tawafal pembalakul maut. Sebab lepas kamu mati, kau tak percaya dah apa yang aku sampaikan. Sekarang kau right. Kau dah lah ragu, tetapi kau tak nak tanya. Kau prejudis daripada awal, okey tak apa. Aku hanya terangkan saja. Lepas kau mati, kau akan jumpa pada mahsyar, kau akan menghadap Allah, maliki yaumiddin, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kau akan menghadap Allah. Waktu tu kepala kau akan tunduk. Kau akan menyesal gila. Kalau tak nak percaya, it's okay. Checkpoint seterusnya, neraka jahannam. La amla'anna jahannam min al-jinnati wan nasi ajma'in. Fadhuqu bima nasitum liqa' yaumikum hadha. Tetapi yang bertaubat, tahniah. Taubat hanya diterima di dunia. So di dunia, innama yu'minu biayatina alladhina idza dzukiru. Berita gembira untuk anda, tahniah untuk anda memilih untuk percaya syurga yang sifatnya fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum. Tak nampak, benda tak nampak. Tetapi mana-mana mata nampak, pasti akan mengatakan best. Syurga tak nampak. So nampak tak? Bahagian kedua, tengah-tengah surah Sajdah adalah sesuatu yang menguji anda percaya ke tak nak percaya. Lalu bahagian kedua, surah ini, ayat keduanya, la raiba fi. Kemudian, bahagian ketiga, ayat yang kedua adalah bahagian ketiga surah As-Sajdah. Apa dia? Rabb, dia akan terus mendidik anda. Ini maksud Rabb. Anda tidak berhak untuk melawan pemilik anda. Dia adalah Tuan anda. Anda adalah hamba. Sangat baik Tuan ini. Dia tak nak anda menjadi hamba dalam keadaan yang susah. Dia akan beri anda kemudahan. Anda tak nak percaya kepada Tuan anda. Anda tak nak sembah Tuhan anda. It's okay, Quraisy. Aku turunkan hujan. Alam yarau anna nasuqul ma' ila al-ardil jurus. It's okay, kau tak nak percaya, aku tetap turunkan hujan. Hujan turun tak dekat White House? Hujan turun tak dekat istana Basharul Assad? Dan aku takkan putus asa untuk terus mendidik kalian. Macam mana engkau akan didik aku, wahai Tuhan? Okey, korang akan bisnes macam biasa. Takkan korang tak nampak sepanjang perjalanan tu ada tinggalan-tinggalan kaum-kaum yang aku musnahkan. Kau tak belajar apa-apa. Did you learn something from that? Dia kata, that was that. Perjalanan kamu nak buat bisnes pun, aku sengaja kekalkan bangunan kaum Ma'ad tu. Aku kekalkan Madain Saleh untuk korang. Aku kekalkan Laut Mati sebab korang bisnes dengan Syam, korang akan lalu Laut Mati. Ingat saja aku kekalkan benda tu. Aku nak didik korang, aku murabi. Awalam yahdilah kam ahlakna min qablihim min al-qurun yamshuna fi masakinihim
Ini kan bahagian ketiga. Aku tak akan berhenti mendidik kamu sebagaimana terbukti. Aku tidak pernah berputus asa mendidik Bani Israel. Tanya Musa kalau tak percaya. Macam mana Musa bersabar. Tuan-tuan, Musa datang bukan dengan hanya satu mukjizat. Musa datang kepada Bani Israel 11 plus 5. 16 mukjizat. Depan mata Bani Israel. 11 kepada Fir'aun, Bani Israel pun nampak. Plus lagi 5, awan menemani perjalanan. Manna salwa, 12 mata air terpancut daripada batu. Laut merah terbelah itu sendiri adalah mukjizat yang ke-12. Dan yang terakhir adalah mayat hidup balik. Surah Baqarah. 15 mukjizat. Maknanya apa? Gagal mukjizat satu, aku tolong backup Musa. Mukjizat kedua. Mukjizat kedua gagal, aku tolong Musa. Aku tak pernah putus asa tarbiah mereka. Alhamdulillah. Bila aku tak putus asa dan aku didik Musa, jangan putus asa. Dan anda jumpa nama Musa di hujung bahagian 3 kan? Fala takum fi maryatin min liqa'i. Jangan kau ragu wahai Rasulullah, bahawasanya Musa telah bertemu dengan Alkitab Taurat. Nak boleh sampai kepada kitab Taurat tu ada 15 mukjizat. Aku didik mereka untuk hargai ayat-ayat Allah. Aku didik Musa sabar. Dan hasilnya apa? وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Daripada didikan ini, kerana Musa bersabar, generasi Nabi Sulaiman yang pegang dunia. Immah artinya pemimpin dunia. Dia asal dari perkataan iman. Musa tak dapat tengok kemenangan Palestin. Kemenangan ke atas Palestin berlaku pada zaman anak muridnya, Yusha' bin Nun. Dan kemenangan itu berulang dengan sangat gemilang pada zaman Nabi Sulaiman. Semua ini termasuk dalam tafsir dan A'immah. Sehingga menunjukkan aku takkan putus asa. Aku didik korang supaya korang pegang dunia. Tapi engkau boleh tuduh Rasulullah wahai Quraisy yang ajarannya hanya memenangi hati orang-orang miskin, golongan hamba. Jadi sebenarnya aku nak angkat martabat korang Quraisy. Aku nak dunia di bawah pentadbiran Quraisy. Kerana kamu bangsa Arab. Tapi terpulang pilihan di tangan kamu. Nampak tak bahagian ketiga sangat cantik? Menghuraikan, dialah pentarbiah. Dialah murabbi. Dialah Rabb al-alamin. Al-alamin, saya kata apa tadi? Seluruh manusia di seluruh alam. Sebab kalau anda kata semesta alam, jamak semesta alam, alam ruh, alam jasa, alam rahim adalah awalim. Allah tak sebut Alhamdulillah Rabbil awalim. Allah tak sebut di sini Rabbil awalim. Allah sebut al-alamin yang menjadi jamak kepada alam. Alam di sini merujuk kepada manusia yang Allah beri potensi kepadanya untuk memahami ilmu. Tiada ilmu kecuali daripada ayat-ayat Allah. Yang lain semua informasi sahaja. Beza ilmu dengan maklumat, ilmu daripada Allah. Ada orang dia kata dia ada ilmu, tapi belum tentu dia benar-benar berilmu. Sebab ciri-ciri orang berilmu, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Dia takut pada Allah. Sebelum tentu orang yang mengatakan dia sangat tinggi ilmu, dia sebenarnya berilmu dalam arti kata yang sebenar ilmu daripada Allah. Lepas tu, apa yang ada di alam ini pun dinamakan alam, juga menjelma daripada perkataan ilmu. Dan tanda-tanda, papan tanda di highway yang memberi anda amaran. Kat depan tu ada polis. Nak tahu tak papan tanda ini dalam bahasa Arab panggil apa? Juga berasal daripada perkataan alimah, alamat, signboard. Jadi Allah Ta'ala nak ajar, setiap kamu aku beri potensi. Daripada zaman Nabi Musa, zaman Bani Israel, zaman korang Quraisy sampai hari kiamat, aku Rabb yang satu. Aku akan didik kamu. Aku akan beri kamu keselesaan. Dan aku hanya mahu kamu jadi hamba aku.